Video ini akan menerangkan tentang luas permukaan pepeja geometri, silinder, piramid dan kon. Video ini disediakan oleh Wan Nur Zulaikha binti Wa Ibrahim dan juga Nur Hafizah binti Mak Nur. Video ini disediakan untuk Profesor Dr. Mazita binti Putih. Bidang pembelajaran pada hari ini ialah pepeja geometri 2 untuk pelajar tingkatan 2. Objektif pembelajaran, murid akan diajar untuk memahami konsep luas permukaan. Hasil pembelajaran, murid akan dapat menyatakan luas permukaan bagi piramid, silinder dan kon. Menentukan luas permukaan bagi piramid, silinder dan kon. Ketiga, menentukan panjang sisi, tinggi sendeng, jejari, diameter bagi suatu pepejal apabila luas permukaan dan maklumat lain yang berkaitan diberi. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan. Setelah pelajar-pelajar menyaksikan video ini, diharap para pelajar akan memahami konsep luas permukaan. Untuk pengetahuan para pelajar, video ini hanya menerangkan tentang luas permukaan bagi piramid, silinder dan kon sahaja, ya murid-murid. Okey, untuk meneruskan video ini, pertama sekali diharap murid-murid akan menyaksikan dahulu video muzik mengenai pengenalan kepada pepeja geometri. Saya harap murid-murid akan terhibur menyaksikan muzik video ini. Kubus esfera
Harap-harap murid-murid terhibur dan memahami apa yang ingin disampaikan oleh lagu tadi. Okey, sebelum meneruskan pembelajaran kita lebih lanjut, cikgu akan menceritakan tentang sedikit sejarah dan tokoh tentang geometri. Okey, sebagai seorang pelajar, penting bagi kamu untuk mengetahui tentang sejarah-sejarah ini. Bagi tokoh yang pertama, Gauss, tokoh geometri dari Jerman yang membincangkan geometri dari aspek lengkungan dan permukaan. Untuk tokoh yang kedua, Pythagoras, tokoh geometri terulung dari Greek yang memperkenalkan teorem Pythagoras. Tokoh yang ketiga, Euclid, tokoh geometri terulung dari Mesir yang menghasilkan buku dari elemen berkaitan geometri. Tokoh yang keempat, Descartes, memperkenalkan geometri analitik atau Cartesian. Tokoh yang Al-Khwarizmi, ahli geometri Islam yang mempelopori bidang algebra. Okey murid-murid, cikgu harap murid-murid faham sedikit tentang sejarah geometri tadi. Sekarang, mari kita perhatikan gambar raja ini. Apa yang murid-murid terfikirkan? Mungkinkah ia sebuah kotak? Masihkah murid-murid ingat definisi atau maksud tiga dimensi? Apa? Murid-murid tidak ingat? Baiklah, mari kita mengulang kaji definisi bentuk tiga dimensi. Bentuk tiga dimensi ialah dimensi yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Ciri-ciri. Yang pertama, permukaan. Permukaan rata yang terdapat pada bentuk tiga dimensi dipanggil permukaan. Sekejap lagi, murid-murid akan melihat permukaan bertebangan menutupi setiap permukaan rata bentuk tiga dimensi ini. Bermula dari 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bentuk tiga dimensi ini mempunyai 6 permukaan. Ciri yang kedua, sisi. Sisi adalah pertemuan di antara dua permukaan. Murid-murid boleh lihat garis jingga yang mewakili sisi. Dua permukaan bertembung pada sisi tersebut. Untuk contoh yang lain, sisi yang lebih panjang juga mempunyai dua permukaan. Ada banyak lagi sisi pada bentuk tiga dimensi ini. Tapi kita akan teruskan pada ciri yang lain. Ciri yang ketiga, bucu. Bucu adalah titik di mana tiga sisi bertemu. Pelajar boleh lihat bucu yang berwarna kuning dan tiga sisi yang berwarna jingga bertemu pada bucu tersebut. Kemudian, bucu lain yang berwarna kuning dan tiga sisi yang berwarna jingga juga bertemu. Pada gambar raja ini, ada terdapat banyak bucu. Okey murid-murid. Murid-murid kenalkah gambar raja ini? Okey. Tahu? Gambar raja kedua ini bentuk apa? Cuba teka gambar raja ketiga ini. Ya, tepat sekali. Ini ialah silinder. Dalam kehidupan seharian kita
kita pernah berjumpa dengan bentuk-bentuk ini. Okey murid-murid, sekarang cikgu akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan silinder. Silinder tegak ialah pepejal yang kerata rentasnya seragam dan berbentuk bulatan serta paksinya berserenjang dengan kedua-dua muka hujung. Okey, pertama sekali, pelajar mestilah mengetahui ciri-ciri silinder. Pertama, kerata rentas adalah seragam dan berbentuk bulatan. Ciri yang kedua, mempunyai satu permukaan melengkung dan dua muka hujung yang berbentuk bulatan. Dan ciri yang ketiga ialah paksinya berserenjang dengan kedua-dua muka hujung. Sebelum pelajar mengetahui bagaimana untuk mengira luas permukaan silinder, pelajar haruslah tahu bagaimana bentuk bentangan silinder. Oleh itu, bentangan bagi sebuah silinder pula dapat dilihat seperti gambar rajah di bawah ini. Daripada bentangan silinder ini, pelajar akan dapati terdapat dua bentuk bulatan. Dua bentuk bulatan ini terhasil daripada tapak, iaitu yang berada di bahagian bawah dan di atas silinder ini. Dan yang kedua ialah luas permukaan segi empat yang melengkung. Okey para pelajar, sekarang saya akan menerangkan tentang luas permukaan silinder. Rumus untuk mencari luas permukaan silinder pula adalah seperti berikut. Cuba perhatikan, ini ialah silinder. Silinder ini mempunyai dua bentuk bulatan atas dan juga bawah. Ini ialah bentangan daripada silinder. Ini dari atas dan bawah ini ialah luas bulatan. Panjang lengkok itu terbentuk daripada lilitan bulatan ini. Okey. Lilitan bulatan rumusnya ialah 2 pi r. Panjangnya pula ialah h. Untuk mencari luas, kita darabkan luas itu sama dengan A sama dengan 2 pi RH. Okey. Untuk yang kedua, bulatan atas dan bawah, rumusnya ialah pi r kuasa 2. Oleh itu, di sini, luas permukaan silinder adalah hasil daripada dua bulatan dan juga luas segi empat yang melengkung. Okey murid-murid, sekarang kita akan mengira luas permukaan silinder pula. Okey, untuk murid-murid sedia maklum, silinder mempunyai tinggi dan juga jejari. Di sini, mari kita lihat apa yang terjadi apabila jejari ini berubah. Okey. Bila cikgu ubahkan nilai jejari ini, silinder ini menjadi semakin lebar, tapi tingginya tidak berubah. Hanya yang berubah ialah nilai jejari, sama ada silinder itu makin mengecil dan makin jadi lebar. Okey, sekarang apa yang terjadi jika cikgu ubah pula ketinggian silinder ini? Mari kita lihat bersama-sama. Bila cikgu ubah kedudukan ketinggian silinder ini, kita akan dapat lihat silinder ini menjadi rendah, rendah
dan juga boleh berubah menjadi tinggi. Seterusnya murid-murid, kita akan melihat bentangan silinder. Murid-murid masih ingatkah bagaimana bentangan silinder yang cikgu ajar pada slide yang lepas? Okey. Ini ialah bentangan silinder. Cikgu akan buka perlahan-lahan. Kita akan dapati dua bulatan terbentuk. Selepas itu, kita juga akan dapati satu luas segi empat melengkung juga terbentuk. Sini cikgu akan tutup kembali, dia akan berubah menjadi silinder. Okey murid-murid, sekarang mari kita mengira luas permukaan silinder. Untuk mengetahui luas permukaan silinder, kita haruslah mengetahui bentangannya. Okey, kita dapati terdapat dua bulatan dan satu segi empat yang melengkung. Bagaimana untuk mengira luas permukaan bagi bulatan ini? Kita perlu tahu terlebih dahulu jejari bulatan tersebut. Apabila kita tahu jejari bulatan ini, kita akan dapat menyelesaikan luas bulatan. Okey. Murid-murid mesti tahu luas bulatan kan? Formula luas bulatan ialah pi r kuasa 2. Di sini pelajar lihat 2 darab pi r kuasa 2. Mengapa 2? Ini kerana kita dapati terdapat dua bentuk bulatan pada silinder ini. Setelah kita mengetahui nilai jejari, bolehlah kita masukkan untuk mendapatkan nilai luas permukaan bagi bulatan ini dahulu. Iaitu 2 darab pi darab 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 ini ialah daripada rumus. Kita akan dapati 157.08 square unit. Ini baru luas dua bulatan. Kita belum mengira luas permukaan segi empat yang melengkung ini. Okey, mari kita lihat rumus bagi segi empat yang melengkung. Rumus segi empat seperti kita sedia maklum, pelajar-pelajar semua tahu ialah panjang darab lebar. Okey, bagaimana untuk mendapatkan rumus 2 pi r ini? Murid-murid hendaklah faham. Ianya terhasil daripada lilitan bulatan daripada bulatan ini. Iaitu apabila silinder ini dibuka, panjang ini terhasil daripada lilitan bulatan bagi bulatan ini. Oleh itu, lilitan bulatan rumusnya ialah 2 pi r. Untuk mengira panjang ini, kita haruslah mengambil nilai lilitan bulatan iaitu 2 pi r. Bagi nilai tinggi pula ialah h. Di sini rumusnya ialah 2 pi r darab h. Digantikan dengan nilai panjang yang kita sedia maklum, panjang darab lebar. Di sini panjangnya ialah 2 pi r. Okey. Bagi soalan ini, kita sedia maklum jejarinya ialah 5 dan tinggi bagi silinder ini ialah 15. Oleh itu, kita masukkanlah nilai di dalam rumus ini untuk kita dapatkan luas segi empat yang melengkung bagi silinder ini. Iaitu
2 darab pi darab 5 dan darab 15. Kita akan dapati luas permukaan bagi melengkung segi 4 yang melengkung ini 471.24 square unit. Sekarang barulah kita boleh tambah hasil luas permukaan daripada dua bulatan yang kita kira sebelum ini dan juga bulatan segi 4 yang melengkung. Kita akan dapati luas bulatan bagi silinder ialah 471 iaitu yang ini luas segi 4 yang melengkung dan juga 157.08 daripada dua luas permukaan bulatan. Bila dicampurkan kedua-dua, kita akan dapati luas permukaan untuk silinder ialah 628.32 square unit. Okey murid-murid, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita boleh mengetahui nilai luas permukaan silinder. Sekarang, mari kita lihat luas permukaan silinder apabila radiusnya ialah ataupun jejarinya ialah 8. Dan tingginya adalah 25. Okey, sekarang kita dapat tahu luas permukaannya adalah 1658.76 square unit. Okey, bagaimana pelajar? Saya harap semua faham dengan apa yang saya terangkan mengenai untuk mengira silinder ini. Jika pelajar diberikan soalan mengenai silinder, saya harap pelajar dapat menjawabnya. Okey pelajar. Okey para pelajar. Pelajar tahukah apa bentuk ini? Okey, gambar seterusnya. Pernahkah pelajar melihat gambar rajah seperti ini? Pernah? Cuba beritahu kepada saya, apakah bentuk gambar rajah ini? Ya, betul. Piramid. Okey para pelajar, sekarang saya akan menerangkan tentang apa itu piramid. Piramid tegak mempunyai muka-muka condong berbentuk segitiga sama kaki dan bertemu pada satu mercu. Ciri-ciri piramid. Apa? Tidak tahu? Okey, mari saya terangkan satu persatu. Piramid ialah pepejal yang mempunyai tapak berbentuk poligon dan muka-muka condong yang berbentuk segitiga dan mempunyai mercu sepunya. Ciri yang kedua, piramid tegak adalah piramid yang mercunya mencancang di atas titik tengah tapak. Dan ciri yang ketiga ialah tinggi piramid tegak ialah jarak berserenjang dari tapak ke mercu. Diharap pelajar faham tentang ciri-ciri piramid. Seterusnya, para pelajar, kita akan belajar tentang bentangan piramid. Okey, bentangan bagi sebuah piramid pula dapat dilihat seperti gambar rajah di bawah ini. Perhatikan gambar rajah ini. Pelajar akan dapati piramid terdiri daripada 5 permukaan. Iaitu satu permukaan ialah segi 4 sama dan 4 permukaan daripada segi 3 sama kaki. Okey murid-murid, sekarang tibalah saat yang paling penting untuk murid-murid mengetahui luas permukaan piramid. Bagaimana luas permukaan itu terbentuk. Okey, rumus untuk mencari luas permukaan piramid pula adalah seperti berikut. Okey, para pelajar perhatikan gambar rajah piramid ini.
Dapat dilihat tapak piramid diwakili sebagai B yang berwarna hijau. Tinggi piramid sebagai H. Dan tinggi segitiga ialah SH. Untuk mengetahui nilai SH, kita bolehlah menggunakan teorem Pythagoras. Selepas itu, kita lihat bentangan piramid. Untuk kita mengetahui luas segitiga sama kaki, ia hendaklah menggunakan rumus segitiga dan didarabkan dengan 4 kerana terdapat 4 permukaan segitiga sama kaki. Dan juga ditambah dengan luas permukaan segi 4 sama, iaitu B kuasa 2. Oleh itu, kita akan dapat rumus 2BSH tambah B kuasa 2. Okey, murid-murid. Sekarang murid-murid akan melihat pula bagaimana untuk mengira luas permukaan piramid bersudut tegak dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Okey, sekarang sebelum kita mengetahui luas permukaan piramid bersudut tegak, kita hendaklah mengetahui dahulu bentangan piramid tersebut. Bagaimanakah rupa bentuk piramid ini apabila ia dibentangkan? Okey, sekarang mari kita lihat animasi. Okey, sekarang pelajar melihat dan mengenal pasti berapakah permukaan yang terhasil. Kita dapat melihat 1, 2, 3, 4 dan 5 permukaan. Sekarang murid-murid akan perhatikan nilai P ini. Nilai P ini ialah nilai tapak kepada piramid bersudut tegak ini. Apabila cikgu ubah nilai P ini, murid-murid dapat lihat luas permukaan untuk tapak piramid ini menjadi semakin kecil. Okey, ini adalah perubahan untuk luas permukaan P, iaitu luas permukaan segi 4 sama. Kedua, murid-murid lihat nilai H, iaitu ketinggian piramid. Apabila cikgu ubah ketinggian piramid ini, murid-murid dapat melihat luas permukaan segitiga sama kaki ini berubah. Piramid ini menjadi semakin tinggi dan juga semakin rendah. Nilai T ini ialah nilai kepada segitiga sama kaki ini. Saya harap pelajar-pelajar tidak akan keliru di antara nilai T dan juga nilai H. Okey, sekarang pelajar mesti faham. Nilai H ialah ketinggian di dalam piramid itu sendiri. Manakala nilai T ialah ketinggian untuk segitiga sama kaki ini. Jika nilai T tidak diberi, pelajar boleh menggunakan rumus teorem Pythagoras dan dapatlah hasil nilai T ini. Murid-murid, sekarang kita akan mengira bagaimana formula luas permukaan bagi piramid bersudut tegak ini terbentuk. Okey, seperti yang kita tahu, bentuk ini ialah segi 4 sama. Bagaimana untuk kita mencari luas segi 4 sama? Okey, murid-murid mestilah faham. Apabila segi 4 sama, panjang dan lebar nilainya adalah sama. Oleh itu, di sini bagi soalan piramid ini, panjang untuk tapaknya ialah 6. Sama jugalah dengan lebarnya 6. Di sini kita akan mengetahui luas permukaan untuk segi 4 sama ialah 6/6. Seterusnya, kita dah selesaikan untuk luas segi 4 sama. Sekarang yang tinggal adalah segi 3 sama kaki. Berapakah bilangan segi 3 sama kaki ya murid-murid?
Ya, betul. 4. Oleh itu, kita hendaklah mendarabkan dengan 4 kerana kita mempunyai 4 segi 3 sama kaki. Pelajar masih ingat untuk mencari rumus segitiga sama kaki? Ya, rumusnya ialah setengah darab tapak dan darab tinggi. Oleh itu, di sini untuk bahagian piramid ini, untuk bahagian gambar rajah piramid ini, tinggi segitiga ialah 5. Dan tapak segitiga ialah 6. Selepas kita mengetahui, kita masuklah dalam formula ini, iaitu 1/2 darab 6 darab 5. Kemudian, kita hendaklah darab dengan 4. Kenapa kita kena darab dengan 4? Bila kita mengira yang pertama ini hanyalah jumlah luas satu permukaan segitiga sama kaki sahaja. Di sini kita dapati ada 4 permukaan segitiga sama kaki. Oleh itu, kita kena darab 4. Selepas itu, kita dapat untuk luas permukaan segi 4 sama, 6 darab 6, tambah dengan 4 luas permukaan segi 3 sama kaki, iaitu 60. Hasilnya ialah 76 cm persegi. Ini ialah luas permukaan apabila tapaknya ialah 6 dan tinggi segitiga itu 5. Diharap murid-murid faham dengan apa yang saya terangkan mengenai luas permukaan piramid tegak dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sekiranya murid-murid diberikan soalan mengenai untuk menghitung luas permukaan bagi piramid bersudut tegak ini, saya harap murid-murid dapat selesaikannya dengan menggunakan rumus-rumus yang telah diberikan tadi. Pelajar tahu tak apa persamaan bentuk gambar rajah ini? Pernahkah pelajar-pelajar melihat gambar rajah ini? Apa? Ya, tepat sekali. Ini ialah kon. Okey, para pelajar, sekarang saya terangkan apa itu kon. Kon membulat, tegak mempunyai tapak mengufuk dan satu permukaan condong yang melengkung. Pengajaran seterusnya ya murid-murid ialah tentang ciri-ciri kon. Murid-murid tahu ciri-ciri kon ada 2. Yang pertama, kon membulat tegak ialah pepejal yang mempunyai tapaknya adalah bulat dan hanya mempunyai satu permukaan condong. Ciri yang kedua ialah tinggi kon adalah jarak dari mercu ke pusat bulatan tapak. Pengajaran seterusnya ya murid-murid ialah bentangan kon. Bentangan bagi sebuah kon pula dapat dilihat seperti di bawah ini. Bentangan kon. Pengajaran seterusnya ialah luas permukaan kon. Bagaimana terjadinya luas permukaan kon? Rumus untuk mencari luas permukaan kon pula adalah seperti berikut. Yang berwarna hijau itu ialah tapak kon yang mempunyai jejari R. Dan H itu ialah tinggi kon. Seperti biasa, jika tidak diberitahu nilai SH, hendaklah menggunakan teorem Pythagoras untuk mencarinya.
area untuk luas permukaan kon ialah pi RHH tambah pi R kuasa 2. Bersamaan dengan pi R kurungan SH tambah R. Murid-murid, sekarang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita akan mengira luas permukaan kon. Murid-murid dapat melihat perubahan yang terjadi apabila tinggi kon tersebut berubah. Kon tersebut akan menjadi rendah dan menjadi tinggi mengikut perubahan yang berubah. Dan selepas itu kita akan melihat juga perubahan yang terjadi kepada kon apabila jejari itu berubah. Dia akan menjadi lebih besar dan ada menjadi lebih kecil. Seterusnya, sebelum kita mengira permukaan kon, murid-murid hendaklah mengenal pasti bagaimana bentangan kon tersebut. Sekarang mari kita lihat apabila bentangan kon itu dibuka. Sekarang ini yang terbuka ialah tapak kon tersebut dan separa bulatan. Beginilah keadaan apabila kon dibentangkan. Okey, sekarang kon akan ditutup kembali. Murid-murid, kita akan mengetahui luas permukaan kon. Formula untuk luas permukaan kon, pertama sekali kita hendaklah mengetahui luas separa bulatan yang berwarna hijau dan kemudian luas bulatan yang berwarna jingga. Okey, sekarang murid-murid lihat rumus yang dapat dihasilkan daripada kon, iaitu untuk mengira bahagian separa kon yang berwarna hijau, rumusnya ialah pi darab R darab length, iaitu H untuk kon yang berwarna hijau. Okey, seperti yang kita tahu, luas bulatan ialah pi darab R kuasa 2. Murid-murid tahu yang mana satu R? R ialah radius, iaitu jejari kepada bulatan tersebut. Untuk mengetahui panjang lengkok, murid-murid boleh menggunakan teorem Pythagoras kerana kadang-kadang soalan tidak memberitahu jumlah panjang lengkok dan hanya diberitahu tinggi kon dan juga jejari. Oleh itu, pelajar diminta untuk mencari panjang lengkok. Pelajar boleh menggunakan teorem Pythagoras. Seperti di dalam contoh ini, pelajar boleh melihat ketinggian kon itu ialah H, iaitu H kuasa 2. Dan juga jejari R kuasa 2 iaitu 5. Apabila dimasukkan di dalam teorem Pythagoras, kita akan mengetahui panjang lengkok tersebut ialah 13 unit. Okey, setelah murid-murid mengetahui nilai R dan nilai L, sekarang bolehlah murid-murid memasukkan di dalam rumus tersebut, iaitu untuk mencari luas separa bulatan kon, iaitu yang berwarna hijau ini, rumusnya ialah pi darab dengan jejari kita iaitu R 5 dan juga panjang lengkok yang terjumpa tadi, yang kita dapat tadi 13. Okey, pelajar jangan keliru untuk mengetahui perbezaan antara tinggi kon tersebut dan panjang lengkok kon tersebut. Selalunya pelajar akan tersilap membuat panjang lengkok dan mengisinya dengan tinggi kon. Ini akan menyebabkan pelajar melakukan kesilapan. Seterusnya, ini akan menyebabkan miskonsepsi pelajar terhadap cara pengiraan luas permukaan terhadap kon. Okey, bukan itu sahaja luas permukaan kon untuk pengetahuan murid-murid ya. Itu kita baru kira sahaja untuk separa kon dan kita ada lagi bawah bahagian tapak kon tersebut ialah bulatan. Jangan lupa untuk mengira luas bulatan. Okey, seperti kita tahu rumus bulatan ialah pi darab R kuasa 2.
Okey, sekarang kita dah mengetahui bahawa jejari kepada bulatan itu ialah 5. Dan kita masukkan sahaja dalam rumus pi darab 5 kuasa 2. Okey, untuk mengetahui jumlah luas permukaan kon, kita hendaklah tambah di antara luas separa lengkok kon dan juga luas bulatan kon tersebut yang berada di tapak kon. Setelah itu, kita akan mendapat jawapan sebanyak 282.78 square unit. Inilah luas permukaan kon yang kita cari hasil daripada tambah luas permukaan separa kon dan luas bulatan kon. Untuk pengetahuan murid-murid, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini, kita dapat mengira apa saja bentuk kon. Contohnya, di sini saya akan melihat apa yang berlaku terhadap kon tersebut dan juga berapakah nilai luas permukaan kon apabila nilai tinggi 15 dan nilai tapaknya untuk jejari ialah 2. Okey, lihat perubahan yang terjadi kepada kon tersebut. Dia menjadi sangat runcing dan tapaknya juga kecil. Okey, dan kita dapat melihat lengthnya ialah 15.133 hasil daripada teorem Pythagoras itu. Dan secara keseluruhannya, luas permukaan yang kita akan dapati ialah 107.662 square unit. Saya harap murid-murid dapat memahami apa yang saya terangkan dalam mengira luas permukaan kon. Okey murid-murid, sekarang cikgu akan menerangkan tentang aplikasi mengira luas permukaan dalam kehidupan seharian kita. Di sini juga kita akan tahu betapa pentingnya kita mengetahui untuk mengira luas permukaan. Okey, di sini ada aktiviti yang cikgu sediakan. Pelajar dikehendaki membalut hadiah untuk diberikan kepada guru sempena hadiah hari guru. Pelajar mestilah mengetahui jumlah luas permukaan yang diperlukan bagi membalut hadiah yang berbentuk silinder, piramid dan kon, supaya dapat meminimumkan jumlah penggunaan kertas pembalut serta dapat mengurangkan kos untuk membeli kertas pembalut hadiah. Okey, aplikasi pertama ialah silinder. Kiranya jika murid-murid ingin memberikan hadiah kepada guru yang berbentuk silinder, contohnya seperti ini, iaitu lilin sebagai hiasan di rumah. Ianya berbentuk silinder kan murid-murid? Oleh itu, murid-murid hendaklah tahu berapa jejari silinder bagi lilin ini dan juga tinggi lilin ini. Pertama sekali, murid-murid hendaklah mengukur dahulu berapakah jejari bagi lilin ini dan juga tinggi lilin ini. Okey, setelah murid-murid mengukur, murid-murid mendapati panjang jejarinya ialah 5 cm dan tinggi lilin yang tinggi lilin itu ialah 9 cm. Okey, cara mengiranya kita gunakan pi sebagai 22/7. Okey, penyelesaian. Murid-murid kena tahu dahulu bentangan silinder terdiri daripada 2 permukaan, iaitu 2 bulatan yang berjejari 5 cm dan 1 muka melengkung berukuran 2 pi r darab h. Ya murid-murid, ini ialah bentangan daripada silinder. Setelah murid-murid faham akan bentangan pada silinder, okey, bolehlah murid-murid teruskan dengan luas permukaan. Rumus luas permukaan telah cikgu terangkan dari tadi, iaitu luas 2 bulatan tambah luas segi 4 yang melengkung di sekeliling bulatan. Okey ya murid-murid. Setelah itu, murid-murid masukkan jumlah yang murid-murid kira tadi di dalam persamaan di dalam rumus ini. Pertama sekali, 2 pi RH. 2 pi RH ni ialah nilai satu permukaan yang melengkung ini. Kiranya 2
darab dengan pi iaitu 22/7, darab dengan R jejari yang murid-murid dapat tadi 5 dan tinggi H iaitu 9. Seterusnya kita baru mengira untuk mengetahui luas permukaan melengkung. Okey, selepas itu kita akan mengira dua bulatan ini pula murid-murid. Okey, dua bulatan ini kita kira dengan menggunakan rumus 2 pi r kuasa 2. Kenapa 2? Kerana kita ada dua bulatan. Okey. Selepas itu kita masukkanlah rumus nilai-nilai ini di dalam rumus ini. Okey, 2 darab pi 27 darab r kuasa 2 iaitu jejari 5 darab 5. Setelah itu, murid-murid akan dapat luas bagi permukaan melengkung ialah 282.86 tambah 2 bulatan ini 157.14. Setelah ditambah, murid-murid akan dapati jumlah luas permukaan melengkung bagi silinder yang berbentuk yang merupakan lilin ini ialah 440 cm. Okey, kesimpulan di sini murid-murid, kiranya untuk membalut hadiah yang untuk memberikan kepada guru ini, murid-murid memerlukan 440 cm persegi kertas pembalut hadiah. Saya harap murid-murid dapat mengira jika diberikan sebarang soalan yang berbentuk silinder ini. Okey, saya harap murid-murid semua faham. Seterusnya, murid-murid aplikasi yang kedua dalam mengira luas permukaan dalam kehidupan seharian ialah piramid. Okey, contohnya murid-murid ingin memberikan hadiah kepada guru minyak wangi yang berbentuk piramid seperti ini. Okey, sebelum itu murid-murid hendaklah mengetahui dahulu tinggi minyak wangi itu dan juga panjang ukuran minyak wangi tersebut. Selepas itu barulah murid-murid boleh mengira luas permukaan. Okey, seterusnya murid-murid hendaklah mengetahui bagaimana piramid ini apabila ia dibentangkan. Okey, lihat bentangan terdiri daripada 5 permukaan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ianya terdiri daripada 4 segitiga sama kaki. 1, 2, 3, 4. 4 segitiga. Dan juga 1 segi 4 sama. Ni. Yang merupakan tapak piramid tersebut. Seterusnya, murid-murid hendaklah tahu rumus luas permukaan bagi mengira piramid. Ya, rumusnya ialah luas tapak tambah 4 darab dengan luas segitiga. Okey, luas tapak. Luas tapak piramid ini setelah murid-murid mengukur, murid-murid mendapati luas tapak ialah 4 cm. Disebabkan dia segi 4 sama, kita akan dapati luas tapaknya ialah 4 darab 4. Okey, untuk seterusnya luas permukaan segitiga sama kaki ini kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita letaklah 4. Kiranya ia ada 4. Okey, macam biasa luas segitiga rumusnya ialah 1/2 darab tapak darab tinggi. Setelah murid-murid mengira dan mengukur ketinggian bagi minyak wangi ini, bolehlah murid-murid masukkan kesemuanya di dalam rumus. Rumus luas tapak 4 darab 4 tambah dengan 4 luas segitiga. 4 darab dengan luas segitiga. 4 darab 1/2 darab 4 darab 12. Okey, seterusnya pelajar akan dapat 4 darab 4, 16. Selepas itu, ini hasil 24 ini luas permukaan untuk sekeping segitiga sama kaki. Oleh itu, kita hendaklah darab dengan 4 kerana kita ada 4 ni ya murid-murid. Okey, setelah itu kita akan dapati jumlah luas permukaan bagi piramid ini ialah 112 cm. Okey, kesimpulannya di sini murid-murid memerlukan 112 cm persegi kertas pembalut hadiah untuk membalut hadiah untuk memberikan kepada guru. Okey, saya harap murid-murid faham
apa yang saya terangkan mengenai mencari luas permukaan bagi bentuk piramid. Terusnya, aplikasi mengira luas permukaan dalam kehidupan seharian yang ketiga ialah kon. Jika pelajar-pelajar terfikir untuk memberikan hadiah pasu bunga ini kepada guru dan ingin membalutnya, berapakah luas permukaan yang diperlukan? Okey, mula-mula sekali murid-murid hendaklah mengukur dahulu pasu bunga ini. Okey, murid-murid mengambil diameter dan juga selepas itu bahagikan kepada 2 untuk mengetahui jejarinya. Okey, pelajar mendapati luas pasu bunga ini jejarinya ialah 7 cm. Dan setelah itu murid-murid mengukur pula tinggi di bahagian tepi ini, iaitu setelah mengukur tingginya ialah panjang ini ialah 13 cm. Okey, seperti biasa pentingnya murid-murid mengetahui dahulu bentangan daripada kon ini, iaitu ia mempunyai 2 permukaan. Permukaan yang pertama ialah permukaan berbentuk bulat. Apabila kon ini dibuka, ia akan mendapati tapaknya berbentuk bulat. Dan juga satu permukaan separa bulat. Ini ialah badan kon ini. Ini ialah tapaknya. Setelah itu, murid-murid perlu menggunakan rumus ruang luas permukaan kon, iaitu luas permukaan lengkung campur luas tapak bulatan ini. Okey. Setelah itu, kita menggunakan pi sama dengan 22/7. Tadi pelajar telah mengukur nilai-nilai yang terdapat pada pasu bunga ini. Sekarang pelajar bolehlah memasukkannya dalam rumus ini. Yang pertama sekali, luas permukaan separa bulat ini. Kita masukkan pi sama dengan 22/7 darab R kita ukur tadi ialah 7. Iaitu jejari kita. Dan juga tingginya ialah 13. Untuk luas permukaan ini kita akan dapat. Dan seterusnya kita akan kira luas bulatan. Luas bulatan seperti tersedia maklum murid-murid. Luas bulatan ialah pi R kuasa 2. Di sini kita dah tahu jejarinya 7 cm. Dan kita darabkanlah dengan pi 22/7 darab dengan 7 kuasa 2. Okey, pelajar akan dapati luas permukaan separa bulat ialah 286 dan luas permukaan bulatan ini ialah 154. Jumlah luas permukaan bagi pasu bunga yang berbentuk kon ini ialah 440 cm persegi. Okey, pelajar memerlukan 440 cm persegi kertas pembalut hadiah. Pentingnya ya murid-murid mengetahui cara mengira luas permukaan, tak kisahlah kon, piramid ataupun silinder. Pelajar dapat mengaplikasikan contoh pengiraan ini dalam kehidupan seharian seperti yang cikgu bagi contoh ini untuk membalut kertas. Kerana apa? Kerana apabila murid-murid mengetahui luas permukaannya berapa, murid-murid dapat menjimatkan kos dan tidak melakukan pembaziran untuk membeli pembalut hadiah. Okey, ya murid-murid, saya harap murid-murid faham dengan apa yang telah saya terangkan daripada permulaan tadi. Okey, ya murid-murid.